Okey, seterusnya kita nak tengok praktis formatif 2.2 di muka surat 35. Okey, soalan yang pertama. Nyatakan perbezaan. Ni nyatakan perbezaan. Kalau dia minta perbezaan, tak payahlah bagi persamaan. Kalau dia kata bandingkan, kena bagi persamaan dengan perbezaan. Tapi kat sini dia nak perbezaan saja. Ingat ya? Perbezaan antara pertukaran gas. Perbezaan apa? Perbezaan pertukaran gas. Okay, cikgu highlight kat sini. Perbezaan pertukaran gas. Perbezaan pertukaran gas dalam tumbuhan semasa respirasi dengan fotosintesis. Jadi, jawapannya apa dia? Perbezaan pertukaran gas. Jadi, bila sebut pertukaran gas ni maksudnya melibatkan gas karbon dioksida dengan gas oksigen sajalah. Masa respirasi. Okey, semasa respirasi, tumbuhan tadi akan membebaskan gas apa? Kalau tumbuhan tu buat respirasi, macam kita lah buat respirasi. Respirasi akan membebaskan gas karbon dioksida. Kan? Respirasi membebaskan gas karbon dioksida, sementara fotosintesis membebaskan gas oksigen. Yang pertama. Jadi sekali. Respirasi membebaskan gas karbon dioksida, manakala fotosintesis membebaskan gas oksigen. Yang kedua, respirasi tadi kita bebaskan, sekarang gas apa yang masuk? Semasa respirasi, gas oksigen meresap masuk, manakala semasa proses fotosintesis, gas karbon dioksida yang meresap masuk. Boleh dapat Okay, jelas. Nombor 2. Bagaimanakah kesan kelembapan? Persekitaran mempengaruhi saiz permukaan stoma. Mempengaruhi saiz permukaan stoma. Maksudnya tutup dengan buka lah. Kesan kelembapan. Kesan kelembapan ni maksudnya kelembapan tinggi dengan kelembapan rendah. Kesan kelembapan. Kelembapan ni sama ada kelembapan tinggi ataupun kelembapan rendah. Kelembapan tinggi ni maksudnya wap air dekat dalam udara tu banyak. Kalau kelembapan rendah tu wap air kat dalam udara tu kurang. Contohnya pada hari panas. Okey. Bagaimanakah kesan? Okey, jawapan dia kita kena bagi dua lah. Apabila kelembapan persekitaran tinggi, stoma akan terbuka kerana sel pengawal menjadi segah. Okey, saya ulang lagi sekali. Apabila kelembapan persekitaran tinggi, saiz stoma akan terbuka ataupun saiz stoma tu besar. Saiz stoma tu akan besar kerana sel pengawal segah. So, seterusnya, apabila kelembapan persekitaran rendah, hari panas Bila panas macam ni, stoma akan terbuka dengan kecil. Stoma akan
terbuka dengan kecil ataupun stoma akan tertutup kerana sel pengawal menjadi flasid. Kalau hari panas sangat, wap air dekat udara tu kurang, ada kalanya stoma tu akan jadi kecil ataupun tertutup sebab sel pengawal tu jadi flasid. Duduk jawab macam tu. Jelas tak soalan nombor 1 dengan nombor 2 ni? Rasa faham tak? Ini tumbuhan segar. Tumbuhan akan segar apabila tumbuhan mendapat air yang mencukupi. Maksudnya persekitaran dia lembab lah. Bila lembab, kalau lembab, tumbuhan tadi akan jadi segar sebab dia dapat air yang mencukupi. Bila dapat air yang mencukupi, sel pengawal jadi segar. Tapi kalau hari panas sangat, tumbuhan akan layu. Okey, sebab sel pengawal dia flasid. Jadi stoma ni akan tertutup. Okey, soalan 1, 2 dah settle. Soalan 3. Taburan stoma lebih padat. Taburan stoma lebih padat di permukaan bawah daun berbanding permukaan atas. Kenapa stoma ni lebih banyak di bahagian bawah? Kenapa di bahagian atas agak kurang bilangannya? Jawapannya wajar kan? Soalan version baru ni, wajarkan ni. Wajarkan ni maksudnya bagi sebab lah. Dia cuma suka istilah je. Sebenarnya dia nak tanya sebab. Kenapa? Wajarkan. Jawapannya, ini adalah untuk mengelakkan air tersejat dengan banyak dan tumbuhan boleh menjadi layu. Okey, sekejap. Lagi sekali. Taburan stoma dia lebih highlightkan kepada taburan stoma di bahagian bawah daun kan. Jadi ini adalah untuk mengelakkan tumbuhan tadi kehilangan air dengan lebih banyak. Kalau stoma macam ni, tunjuk gambar tadi. Tunjuk gambar tadi gambar daun tadi. Gambar keratan. Okey. Stoma ni kan lebih banyak di bahagian bawah. Sebab cahaya matahari duduk di atas. Ni cahaya matahari. Cahaya kan merangsang permukaan stoma. Cahaya kan sebelum ni kita belajar cahaya ni merangsang permukaan stoma. Awak bayangkan kalau kita dah belajar tadi, kalau ada cahaya, stoma akan terbuka. Kita belajar tadi kan, kalau ada cahaya, stoma akan terbuka. Kalaulah semua stoma ni ada kat atas, bayangkan semua stoma ni ada kat atas. Maksudnya bila stoma terbuka, air keluar. Bila stoma terbuka, maksudnya air boleh keluar. Jadi tumbuhan tu akan cepat layu. Jadi nak mengelakkan tumbuhan tu daripada tak cepat layu, disorokkan stoma ni di bahagian bawah. Sebab perlu ingat stoma tu bukan saja laluan gas, oksigen dan gas karbon dioksida. Stoma juga tempat keluarnya air. Lupa nak cakap tadi. Okay, stoma juga tempat keluarnya air. Jadi kalau dah dia terbuka, maksudnya air senang keluar. Tumbuhan tu akan jadi cepat layu. Jadi untuk mengelakkan benda ni berlaku, stoma tu lebih banyak di bahagian bawah. Sebab kita nak elakkan air tu tersejat dengan banyak daripada tumbuhan, yang akhirnya boleh menyebabkan pokok menjadi layu. Itu jawapannya. Stoma lebih banyak di permukaan bawah untuk mengelakkan air daripada tersejat dengan banyak, yang seterusnya boleh menyebabkan tumbuhan cepat layu. Sebab kalau duduk kat bawah, dia tak kena sangat cahaya matahari. Jadi kalau dia terbuka pun, dia terbuka tak besar. Jadi air tu kalau dia tak buka dengan besar, dia keluar sikit je lah. Kalau dia ada kat sini,
dia akan terbuka dengan besar bila kena cahaya matahari. Bila terbuka besar, air keluar dengan banyak. Ya, bila lubang tu besar, air keluar banyak lah. Tapi kalau lubang tu kecil, air keluar tapi keluar sikit. Jadi taklah cepat layu. Itu maksud saya. Okey, sambung lagi soalan. Nak jawab soalan ni. Soalan nombor 4. Apakah kepentingan penutupan stoma semasa tumbuhan kekurangan air? Okey, apakah kepentingan penutupan stoma semasa tumbuhan kekurangan air? Awak bayangkan kalau dia kurang air, stoma ni ada kalanya akan tertutup. Untuk mengelakkan tumbuhan menjadi layu. Jawapannya apakah kepentingannya ni? Bila kurang air, stoma akan tertutup. Bila rasa-rasa pokok tu kurang air, pokok tu tahu. Bila dia rasa dia kurang air, dia akan cuba tutupkan sedikit stoma dia. Untuk apa? Sebab dia nak elakkan pokok tu jadi pada layu. Tu dia jawapan dia. Nombor 1, 2, 3, 4 awak selesaikan dalam buku latihan. Ya. Jangan lupa macam biasa tulislah tajuk latihan kita, praktis formatif 2.2, muka surat 35. Salin soalan, salin jawapan. Okey. Kita sambung lagi nanti untuk soalan yang seterusnya.